Kisah batu belah batu bertangkuk merupakan sebuah kisah legenda yang terkenal buat masyarakat Melayu, khususnya di Malaysia. Batu belah batu bertangkuk mendapat nama sempena sebuah bongkah batu besar yang pada legendanya mempunyai ruang mulut yang terenganga dan terbuka seperti sebuah gua atau batu terbelah dua, namun mengeluarkan suara yang kuat dan menyeramkan. Dikatakan ia telah menelan ramai manusia yang memuja-mujanya untuk dimakan dan ditelan. Cerita ini tersimpan 1001 pengajaran yang boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Anda perlulah menghayati video ini dengan penuh penelitian kerana antara sebab cerita legenda batu belah batu bertangkup ini kekal sepanjang zaman kerana pengajaran yang terkandung dalam cerita ini begitu syarat. Tonton sehingga selesai. Pada video kali ini, anda akan menelusuri satu kisah legenda iaitu kisah batu belah batu bertangkup yang pernah menjadi bualan mulut satu ketika dahulu. Mak Tanjung tinggal bersama anaknya Melur dan Pekan di kaki Bukit Berampit. Sejak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung menjadi muram dan pendiam. Dia asyik bersedih hati, kerjanya mencari akar kayu untuk dibuat ubat juga diabaikan. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin memakan telur ikan tembakul. Dia pun pergi ke sungai untuk menangguknya. Bukan main suka hati Mak Tanjung apabila dapat menangguk seekor ikan tembakul. Sampai di rumah, Mak Tanjung terus menyiang ikan itu. Dia pun memberikan kepada Melur untuk digulai. Masalah ikan dan telur tembakul ini, emak ingin makan telurnya, kata Mak Tanjung. Kemudian, Mak Tanjung keluar mencari akar kayu. Selepas siap memasak gulai itu, Melur pun mengasingkan separuh telur tembakul. Diletaknya di atas para. Pekan makan gelojoh sekali. Apabila habis, dia minta lagi. Tidak lama kemudian, Mak Tanjung pulang. Dia mahu makan. Ditanya ibu Melur, "Mana telur tembakulku?" Jawab Melur perlahan, "Sudah habis emak, Pekan makan semuanya." Kata Mak Tanjung kecil hati, "Sampai hati kamu berdua." Sedih benar hatinya kerana anak-anak sampai terlupa kepadanya. Mak Tanjung merajuk lalu pergi ke dalam hutan. Di hutan ada batu belah. Batu itu berpuaka. Kalau dia lapar, dia akan terbelah. Kalau sudah dapat mangsa, dia akan bertangkuk. Mak Tanjung melangkah laju ke arah batu berpuaka itu. Melur dan Pekan mengejar dari belakang. Kedua-dua orang anaknya itu berteriak sambil menangis. Melur dan Pekan mahu ibu mereka pulang. Batu belah itu bersuara dengan begitu ngeri sekali. Melur dan Pekan berlari sekuat hati. Namun apabila sampai di batu berpuaka itu, ia sudah tertangkup. Bayangan ibu mereka sudah tiada. Esok paginya, Nenek Kebayan jumpa Melur dan Pekan yang masih tertidur. Sejak hari itu, Melur dan Pekan tinggal bersama Nenek Kebayan. Melur berjanji pada suatu hari nanti dia mesti hapuskan batu belah yang berpuaka itu. Dia dan adiknya terlalu rawan kerana ibu mereka mati di situ. Masa terus berlalu. Melur menjadi gadis yang rupawan, parasnya cantik dan menawan. Pekan pula gagah dan tampan. Pada suatu hari, Raja Indra Sakti mengadakan tamasya menyabung ayam. Diam-diam, Pekan membawa ayamnya jalak ke tamasya itu. Pekan tidak memberitahu Melur atau Nenek Kebayan. "Hai orang muda, apa yang hendak kamu pertaruhkan?" tanya raja itu. "Jika kalah, Patik akan bekerja untuk tuanku. Jika menang, Patik hanya mahu hadiah sepasang pakaian," jawab Pekan. Baginda tersenyum tanda setuju. Jalak pun bersabunglah dengan ayam raja. Tidak diduga, Jalak menang apabila tajinya mencederakan ayam raja. Pekan gembira, dia akan dapat hadiah daripada Raja Indra Sakti. Tiba-tiba kakaknya Melur merah kerana marah. "Pekan, kau pulang sekarang. Jangan berani hendak mengambil hadiah selepas ayam itu cedera oleh taji si Jalak," kata Melur. Raja Indra Sakti mendengar kata-kata Melur itu. Baginda melihat wajah Melur yang cantik rupawan. Petang itu, satu rombongan dari istana datang ke rumah nenek. Mereka membawa cincin pinangan daripada raja.
Alur menerima pinangan Baginda Raja Indra Sakti. 7 hari sebelum hari perkahwinan antara Melur dengan Baginda Raja, satu rombongan pergi ke Bukit Berapit. Mereka membawa peluru dan meriam. Mereka membedil batu belah. Pada hari itu juga Baginda mengumumkan tamasya menyabung ayam mesti dihentikan. Semenjak hari itu, batu belah tidak mengaum lagi dan gelanggang sabung ayam pun tinggal lengang. Terdapat banyak pengajaran hikayat legenda batu belah batu bertangkup ini. Admin tidak mahu menyatakannya kerana admin mahu anda semua mencari dan menilai sendiri pengajaran yang terkandung dalam cerita legenda ini. Tuliskannya di ruangan komen supaya kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sekian dari Rehat Minda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.